Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam Jumaat. Pada pagi ini saya akan sambung perbincangan mengenai tajuk 3 peringkat perancangan kewangan di mana setiap kita perlu merancang kewangan kita ke dalam 3 peringkat. Dalam siri yang lalu saya telah membicarakan tentang wealth accumulation, dan untuk siri yang berikutnya ini saya akan membincangkan tentang wealth preservation. Sebelum kita masuk ke peringkat yang ketiga, iaitu wealth distribution. 3 peringkat, bagaimana kita nak mengumpul kekayaan. Yang kedua, kita nak memelihara aset kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita nak mengagihkan ataupun mendistribute kita punya aset sebelum kita meninggal dunia. Ataupun kalau kita tidak menyusunnya, apakah akibat yang akan berlaku. Baik, tajuk wealth preservation ini ataupun wealth protection ini satu tajuk yang luas, juga dibincang mengenai risk management, financial risk management, pengurusan risiko kewangan, dan banyak tools yang ada di dalam ataupun banyak tools yang terlibat di dalam menguruskan risiko. Antaranya adalah penulisan wasiat, ataupun kita pelantikan pemegang amanah trust, kita memiliki polisi takaful atau insurans, kita mengenal pasti siapakah penama kepada harta kita, ataupun sekiranya kita tidak selepas mati kita mengenal lantik power of attorney ataupun guardianship ataupun sebagainya di dalam menguruskan harta kita sebelum dan selepas mati. Baik, di dalam kerajaan juga banyak sistem ataupun banyak institusi yang terlibat di dalam pemeliharaan harta ini, sama ada kita terlibat atau tidak. Sebenarnya di dalam memelihara harta ini, antaranya ialah apa yang kita tahu adalah penglibatan kita dengan institusi insurans dan takaful. Untuk tajuk pada hari ini ialah apakah common ground antara institusi-institusi yang ada. Contoh, kita ada KWSP, kita ada lembaga hasil dalam negeri, kita ada bank, kita ada unit amanah, unit trust, kita ada takaful dan insurans, dan di sana ada institusi lain seperti institusi zakat, institusi yayasan, ada seperti yayasan ikhlas, yayasan aman, yayasan aman Palestin dan sebagainya, ataupun yayasan Maghfirah. Ini semua adalah institusi yang common ground mereka adalah crowdfunding. Masing-masing mengumpul dana awam. Cuma dia punya fungsi berbeza. Kalau lah KWSP, dia kumpul dana awam daripada pekerja untuk sebagai tabung simpanan persaraan. Kalau lembaga hasil, dia mengumpul dana daripada cukai pendapatan, cukai perniagaan, cukai barangan dan sebagainya. Tujuan yang cukai itu digunakan untuk perbelanjaan kerajaan, sama ada perbelanjaan pembangunan, pengurusan dan sebagainya. Satu crowdfunding yang digunakan untuk memberi pampasan kepada pekerja-pekerja yang ditimpa kemalangan. KWSP fund kita kutip untuk dan saya dah sebut tadi, persaraan aman Palestin, yayasan ikhlas, yayasan Maghfirah, yayasan aman. Mereka ini kumpul dana untuk bantuan orang yang memerlukan. Adapun takaful juga merupakan crowdfunding. Kalau bank pun crowdfunding, bank kumpul dana awam dan mereka niagakan wang itu untuk mendapat keuntungan, sama ada memberi pinjaman, membuat musyarakah, mudharabah dan sebagainya. Dan faedahnya akan dapat kepada pemilik bank dan beberapa persen, 2% ataupun 3% maksimal diberi balik kepada penyimpan.
ataupun Ni bang, ambil bang. Dalam Bang, ambil kemeriahan je. menyambut Bang, ambil Ramadan je. Ada bersama nasi insan dengan tersayang, segudu. Ambil je, bang. nasib So, saudara ini ada kita di 400 bumi tengah. Syria, Palestin dan Yaman tidak dilupakan. Menerusi kempen Ramadan bersama Aman Palestin Berhad, Aman Palestin mengajak orang ramai mengambil keberkatan pada bulan suci ini untuk menghulurkan sumbangan dan nilainya akan diterjemah dalam bentuk pakej makanan buka puasa. Kerana kerajaan menyediakan subsidi rawatan kepada rakyat keseluruhannya. Di samping itu ada hospital-hospital swasta yang wujud, dan sekiranya rakyat Malaysia yang ada kemampuan, mereka memiliki kad takaful dan mendapat rawatan di hospital swasta, sudah tentu bajet ataupun peruntukan untuk rawatan rakyat Mahain dapat dikurangkan. Kerana majoriti masyarakat yang berpendapatan tinggi yang ada berkemampuan, mereka memiliki dana dan menyertai takaful dan rawatan mereka ditanggung oleh pihak swasta, bukan pihak kerajaan. Dengan itu kerajaan akan dengan sikap itu beban kerajaan untuk mengeluarkan kos menanggung rakyat menjadi kurang dan dana tersebut boleh digunakan untuk perkara-perkara yang lain. Inilah yang secara umum saya menceritakan tentang kelebihan ataupun kebaikan crowdfunding melalui agensi ataupun instrumen takaful.